Jejak Usahawan Beliawan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Asma binti Wahab. Biasanya orang akan panggil saya Asma Wahab. Dekat sosial media saya pun, semua platform sosial media saya Asma Wahab. Saya berumur 34 tahun, sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. Saya berasal dari Kampung Gontok Nasik dan sekarang menetap di Kampung Bukit Depu. Pendidikan saya sebelum ni saya belajar di Ma'had Darul Quran, kemudian Usila, kemudian saya sambung pelajaran ke Kurki, kemudian saya sambung ijazah bahasa Arab di UIA dan sekarang saya menyambung master di OUM. Major bisnes saya, bisnes core saya adalah Kangen Water. Dalam Kangen Water saya dilatih untuk training team, training pasukan, gerak kerja. Dan dalam Kangen Water ni kami bertugas untuk memasarkan produk orang. So dalam Kangen Water ni saya belajar 2 perkara, iaitu marketing dan juga leadership. Jadi itu adalah core business saya lah. Dan hari ni saya bersama dengan Kitchen Raya ni berdasarkan kepada pengalaman saya menguruskan tim lah. Kerana bagi saya untuk perniagaan, modal bukanlah isu utama, tapi isu utama adalah macam mana pengurusan tim yang betul. Okay, bagaimana saya bermulanya dengan Kitchen Raya ni? Saya bermulanya Kitchen Raya ni pada bulan puasa, pada bulan puasa 2021. Itu masa kita masih lagi dalam tempoh PKP. Dan macam mana saya bermulanya terfikir untuk buat Kitchen Raya ni? Yang pertamanya sejak daripada kita total lockdown bulan 3 2020, saya perhatikan trend bila kita semua dilanda PKP lockdown ni, trend orang untuk membeli benda-benda berbentuk makanan dan minuman sangat-sangat memberangsangkan. Dan aktiviti ekonomi masa tu sangat pesat untuk makanan. Maknanya suri rumah yang berada kat rumah pun still lagi boleh buat perniagaan lah. Dan kami pun sendiri dalam Kangen Water pun yang berbentuk minuman tu tak pernah tutup sampai ke hari ini, walaupun masa tu kita total lockdown. Jadi bila oleh kerana tu saya nampak bahawa bila PKP tak dapat tidak, ada orang yang akan terjejas pendapatannya. Jadi saya kira peluang yang ada, masalah yang ada iaitu masalah wabak dan juga pendapatan yang ramai orang tak dapat nak jana. Terutamanya kalau saya, fokus saya adalah wanita muda. Dan pengalaman saya, beberapa orang dari kalangan adik-adik staf kitchen kita, contohnya ada yang bekerja di kedai makan dan sebagainya, dan dia orang terpaksa berhentilah sepanjang total lockdown dan PKP. Dan alhamdulillah bila kita buatnya kitchen, kita invite dia orang datang bekerja dengan kita, dan apa yang dia nyatakan adalah diharapkan kitchen ni diteruskan selepas pada raya, sebab dia orang kata dia orang lebih suka dan selesa bekerja kat sini berbanding kerja di kedai makan. Jadi itulah menjadi big why saya untuk saya teruskan juga pada tahun ni, iaitu 2022. Dan sebenarnya saya teruskan kitchen ni pada tahun ni tanpa effort saya yang sangat kuat seperti tahun lepas lah, sebab tim yang ada tu dah ready sebelum saya sendiri untuk ready mulakan untuk Ramadan ni. Jadi dia orang ready dalam keadaan dia orang sangat faham dengan cara gerak kerja kita. Jadi alhamdulillah walaupun 2021 saya memang berada di kitchen ni 100%. Jejak Usahawan Beliawan. Okay, pada tahun lepas kami buat 4 jenis pilihan biskut raya. Pada tahun ni kami buat 5 jenis pilihan biskut raya. Dan resepi yang kami dapat ni adalah kami ambil seorang cikgu kulinari untuk train adik kitchen kita orang lah. Jadi cikgu tu yang akan designkan menu untuk kita. Maksudnya kita tak ada menu khas, tapi saya discuss dengan cikgu tu nak buat menu apa. Jadi cikgu tu akan bagi dia punya cara. Lepas tu saya train team dan juga kami buat ikut apa yang cikgu tu dah guide lah.
dan kami buat tu betul-betul ikut SOP kerja yang betul lah. Dari segi minit, masa semua tu kami kira semua. Tahun ni kita ada red pearl. Dalam red pearl ni ada badam dan juga ada cornflake. Okey, yang ni kita ada tart blueberry. Tart blueberry ni tart blueberry lah. Sorry. Ni semperit. Semperit ni boleh dikatakan wajib lah untuk kita. Dan ni adalah red velvet. Dalam red velvet ni ada badam juga dan ada kacang dan juga ada chocolate chip. Ni macam biasa, tak ada raya tanpa tak nenas. Tak nenas macam ni, tak gulung. Jadi inilah 5 jenis kuih raya yang kita ada pada tahun ni. InsyaAllah pada tahun 2023 kita akan pelbagaikan lagi pilihan kuih raya dan kita akan mulakan operasi kuih raya seawal bulan Rejab pada tahun 2023 insya-Allah. Dan sebenarnya selepas pada raya ni kami tak akan terhenti sehingga hari raya ni sahaja. InsyaAllah kami akan teruskan lagi kitchen ni dengan kami membuka peluang kepada mana-mana individu ataupun syarikat ataupun organisasi yang nak buat produk masing-masing. Maksudnya kami sebagai kilang OEM, kami akan jadi tim production diorang. Maksudnya mereka hanya uruskan packaging. Diorang mungkin boleh hantar dekat kita plastik, so tim kita akan backing untuk dia. Contohnya diorang nak cookies ke, brownies kan? Brownies. Jadi dia dah sediakan dah packaging yang sesuai untuk dia punya organisasi. Kemudian kami hanya jadi tim production dan packing siap dan dia boleh datang ambil siap untuk dipasarkan. Jadi fokus kami adalah production. Dalam kami punya kerja, kami memang tak gunakan apa-apa label. Jadi dalam kita orang punya packaging, kami punya packaging, kami tak ada meletakkan apa-apa label packaging sebab kami memang berfungsi sebagai kilang. Jadi kami pada tahun pertama dan tahun kedua, iaitu tahun lepas dan tahun ni, kami juga menawarkan free sticker, free label lah untuk mana-mana individu ataupun company ataupun contohnya sekarang ni yang kami ada adalah YB lah. YB Adon yang membeli dengan kami sejumlah balang dan kami akan sponsor untuk stiker ni. Pada tahun ni kami tawarkan untuk setiap 2,000 balang akan dapat stiker percuma saiz 6cm. Macam ni. Dan begitulah juga untuk individu, tahun depan kami akan buka lebih awal lagi. Contohnya ada cikgu ke ataupun ada individu yang nak buat produk sendiri, brand sendiri tapi tak ada tim untuk buat production tu, kamilah tim anda semua. Okey, maksudnya kami akan buatkan produk, akan buatkan apa yang anda nak lah. Jumlah pekerja pada tahun lepas kita ada lebih kurang 30 orang pekerja. Tapi bukan dalam satu masa lah sebab kitchen kita ni kita kolaborasi dengan GTN Care. Kita juga sewa tempat ni dengan GTN Care. Dan kita kitchen ni jalan 7 hari seminggu. Tapi pekerja bukan bekerja 7 hari seminggu lah, dia akan rotate. Jadi kita ada lebih kurang 32 orang pekerja tahun lepas dan tahun ni sekarang ni dah ada 30 orang. Ni baru pertengahan, biasanya akhir akan tambah lebih kurang 15 orang macam tu. So kita akan boleh pergi sampai 45 orang lah. Hari ni pun masih lagi ramai yang tanya untuk bekerja. Jadi apakah yang sambutan yang saya dapat? Yang pertama, sambutan yang saya dapat dari segi kesediaan orang untuk bekerja. Yang tu yang saya paling seronok sebab saya rasa untuk mencari pekerja tu sangatlah mudah. Dan ditambah dengan pengalaman saya menguruskan tim yang menyebabkan tim tu yang bekerja tak lari, bahkan dia bawa masuk tim dia, kawan-kawan dia ataupun family dia untuk bekerja bersama. Maksudnya tahun ni kita ada yang berterus, yang senior, yang tahun lepas tu repeat, lepas tu bawa baru. Jadi kita tak ada masalah untuk cari pekerja lah. Yang kedua, sambutan yang kita dapat adalah macam saya cakap tadi, iaitu kita sebagai kilang. Jadi sambutan dari segi kita nak dapatkan volume balang yang banyak tu sangat mudah lah sebab kita menjual dengan harga borong dan juga kita tawarkan beberapa free gift lah, contohnya stiker dan sebagainya. Jadi bila kita membuat contohnya
mana-mana YB ataupun mana-mana syarikat lah dia nak bagi hadiah kepada tim dia. Jadi dia boleh tempah dengan kita akan tampal stiker dia khusus. Berbeza dengan bila dia pergi ke mana-mana hypermarket, dia beli kuih raya, lepas tu dia tampal dia punya stiker, jadi nampak tak special sangat lah. Jadi yang ni seolah-olah macam kilang ni adalah YB punya kilang. Tapi sebenarnya bukan YB punya kilang, YB membeli dengan kilang ni dan kami sediakan stiker percuma untuk YB. Jejak usahawan belia wangi. Dari segi pemasaran, oleh kerana tahun lepas kita baru tahun pertama 2021, jadi memang masa tu strategi pemasaran kita hanyalah orang terdekat lah, kenalan terdekat, kita propose orang terdekat. Dan pada tahun ni 2022 kita juga belum lagi buat pemasaran secara besar-besaran, sebab dengan kapasiti kitchen kita yang masih lagi menyewa dengan JTN Care ni, jadi kita masih lagi gunakan orang kenalan terdekat dan juga Facebook lah, kawan-kawan Facebook. Dan alhamdulillah saya juga dapat dapat panggilan daripada kawan-kawan yang luar daripada negeri Terengganu, yang cikgu yang berminat untuk beli dengan jumlah yang banyak dan buat dengan stiker. So jadi tahun depan insya-Allah 2023 kita akan buat marketing tu sepanjang tahun, sebab kitchen ni kita akan buka sepanjang tahun, tapi tak seramai ni lah. Saya akan pilih mana-mana staff yang ada kat sini yang potensi dan yang nak bekerja secara berterusan. Sebab memang dia orang nyatakanlah hasrat tu untuk saya fikir dan buat produk supaya boleh berjalan walaupun bukan musim raya. Bagaimana saya menjaga tim yang ada ni untuk buat dia rasa selesa dengan kita dan rasa suka bekerja, walaupun bekerja daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. Kadang-kadang kita tengok yang bekerja tu suka berdiri. Dan kita tahu bekerja buat kuih ni dia memang memerlukan tenaga seperti tenaga belikat dan sebagainya, tapi alhamdulillah dia orang boleh maintain kerja sebulan, dan ada yang boleh bekerja sehingga 7 hari, dan ada juga yang minta overtime malam. Okey. Antaranya adalah bila kita tahu keperluan dia orang. Yang pertama, kita boleh tahu kekuatan seseorang staff tu dia bergantung kepada apa yang dia nak capai dalam hidup dia. Sebagai contoh, dia nak bantu keluarga, dia nak membeli apa-apa yang dia dah jadi impian dia. Jadi dia akan bekerja ikut apa yang dia nak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara untuk jaga silaturahim ataupun ukhuwah di kalangan diorang ni adalah saya selalu pesan supaya ada respect dan supaya sentiasa berkomunikasi sesama kawan-kawan. Sebab tak dapat tidak bila kita bekerja dalam jumlah yang ramai, akan biasa kita dengar masalah isu salah faham dan sebagainya. Tapi kalau kita sentiasa amalkan komunikasi yang jelas, maksudnya kalau kita salah terus tegur. Terus tegur, tapi tegur dengan cara yang betul lah. Terus tegur, insya-Allah benda tu tak akan panjang. Sebab kita semua dalam proses, adik-adik ni semua dalam proses belajar. Bahkan tahun lepas pun mereka improve dari segi pembuatan dan sebagainya. Macam hari ni dia orang dah mahir dah. Contohnya tak nenah. Tahun lepas memang sangat sukar untuk ajar dia orang untuk jaga bentuk tak nenas tu, nak bagi cantik dan sebagainya. Tapi tahun ni kita dah boleh nampak yang dah lalui tahun lepas tu dia dah jadi expert dah tahun ni. Jadi kita kena, yang pertama sekali tadi tu impian dia, kita kena tahu apa yang dia nak capai. Bila kita tahu seseorang staff tu apa yang dia nak dalam hidup, kita boleh tahu kekuatan banyak mana dia boleh bekerja, semangat bekerja dia. Kalau berbeza dengan staff yang nak isi masa kosong, kita boleh nampak dari segi semangat kerja dia agak berbeza. Okey, lepas tu yang keduanya adalah tadi komunikasi dalam tim, dan yang terakhir adalah reward lah. Sebagaimana tahun lepas kita pernah janji kita akan bawa dia orang semua pergi ke Pulau Redang. Tapi lepas je raya kita total lockdown, lepas tu lockdown dan alhamdulillah insya-Allah kita akan pergi tahun ni lah. Dan yang terakhirnya sebelum raya biasanya saya akan bagi gift dengan baju. Tahun lepas kita bagi baju semayang.
InsyaAllah tahun ni kita akan bagi baju sembahyang juga telekung dan kita akan bagi ke mak dia orang, ibu masing-masing, sebagai tanda terima kasih sebab ibu tu beri kepercayaan dekat kitchen ni untuk jaga dan ajar dia orang. Walaupun tahun lepas kita tak boleh pergi Pulau Redang, kita ada buat juga macam bowling activity. Sebab dalam grup WhatsApp tu dia orang tak keluar. So dia orang maintain daripada grup kerja tahun lepas tu sampai hari ni guna grup yang sama sahaja. Jadi kita akan ajaklah kalau ada program ke, ada program yang melibatkan program bawah drone ke dan sebagainya yang jenis outdoor ke apa, ilmu ke apa, kita sentiasa share. Jadi kita jadikan pusat aktiviti ekonomi ni adalah jalan untuk kita bawa dia orang ke tempat-tempat lain lah. Aktiviti outdoor ke, program dakwah ke dan sebagainya. Jejak usahawan belia wanita. Dalam bisnes ni semestinya lah ada cabarannya. Antaranya adalah tim lah. Tim adalah cabaran utama untuk perniagaan. Tapi dengan ilmu sebagai founder ataupun orang yang drive bisnes tu sangat penting lah. Memang sangat mencabar sebab yang datang bekerja adalah mereka yang baru nak bekerja. Antaranya yang baru cuti SEM sebagai contoh, ataupun orang yang baru lepas SPM, pas STPM. Jadi mereka baru nak belajar bekerja. Jadi sangat penting untuk seseorang leader tu melatih tim tu untuk disiplin. Melatih tim untuk disiplin. Sebab kalau kita tak berjaya latih tim berdisiplin, kita sebenarnya menganiaya diri dia kerana kita tak mengajar dia untuk jadi orang yang berkualiti. Jadi cabaran, alhamdulillah untuk saya, people tu memang cabaran, tapi alhamdulillah setakat ni saya boleh hadapinya dengan baiklah. Walaupun sedikit kena sabar dan sebagainya. Tapi benda tu boleh diatasi bila kita tahu macam mana untuk handle people. Okay, dan cabaran yang kedua yang saya hadapi setakat ini adalah lokasi ataupun keluasan kitchen ni. Keluasan kitchen. Jadi tapi kami enjoy dengan tempat ni sebab apa? Sebab setiap bisnes tu dia kena mesti bermula daripada bawah. Maksudnya dulu pun sebelum kami bermula dengan oven industri tu, sebenarnya kami bermula dengan oven-oven kecil. Yang mana adik-adik ni ditrain dan kuih yang kami buat pada mula-mula minggu pertama pun menggunakan oven biasa. Jadi kami sentiasa upgrade tu ikut keperluan yang kami tengok perlu. Sebagai contoh, tahun lepas kami gunakan tak nenas tu guna mesin yang yang ni kami gunakan pistol. Sebab bila kita tengok pistol lagi mudah dan lagi senang untuk bawa. Dan macam itulah juga dengan bentuk-bentuk kuih dan sebagainya. Jadi semua tu kami improve secara sikit-sikit. Sama juga dengan segala kelengkapan yang ada lah, tray, cooling rack dan sebagainya. Bukannya ada pada tahun pertama dah ada siap-siap, tak. Kami bermula daripada sekecil-kecil oven biasa sehinggalah kita gunakan oven besar. Dan harapan saya pada bisnes ni, impian saya pada bisnes ni, kita akan jadi kilang OEM biskut dan juga kek, yang mana kami akan buka kilang ni, akan operasi sepanjang tahun dan akan jadi pengilang nombor 1 di negeri Terengganu yang akan menjadi tim production untuk mana-mana individu ataupun mana-mana syarikat dan organisasi yang nak bina produk mereka sendiri dengan kualiti kontrol yang bagus, yang konsisten dan juga dengan harga yang berpatutan lah, win-win situation. Dan yang paling saya tekankan dalam bisnes ni adalah bukan duit yang kita fikirkan, tapi yang kita fikirkan adalah berapa banyak manfaat yang kita boleh bagi kepada orang lain. Sebagai contoh, kenapa saya sediakan diri saya untuk berada di sini, walaupun sebenarnya bidang makanan ataupun bidang
pastry bukanlah bidang saya, dan saya juga bukanlah minat membaking, makan dan sebagainya. Tapi saya ambil benda ni sebagai tugas untuk saya bantu adik-adik untuk jana pendapatan. Dan saya selalu cakap pada mereka, ambil peluang ni untuk belajar macam mana kita buat daripada salah kepada betul. Try and adjust, bukan try and error. Maksudnya bila kita salah, kita ditegur, diperbetulkan dan kita adjust jadi cantik. Dan persediaan saya untuk jadi kilang tu, apa yang saya buat adalah pada tahun lepas, saya 100% macam bos, macam supervisor lah. Tapi memang saya duduk daripada awal pagi sehingga ke berbuka bersama dengan diorang. Maksudnya saya lah orang terakhir yang ada dekat sini. Mungkin juga sampai ke malam saya akan jaga jika ada benda-benda yang tak selesai lagi. Tapi Alhamdulillah tahun 2022 boleh dikatakan kalau daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang tu mungkin saya ada dalam sejam sahaja di sini, kerana saya dah pun persiapkan dengan seorang supervisor, Cik Sarah kita, yang akan monitor semua pergerakan dia. Maksudnya Cik Sarah tu merupakan second person saya lah yang akan uruskan semuanya. Dan Cik Sarah tu memang kita dan macam mana saya bina Cik Sarah tu untuk jadi second person saya, sebenarnya saya dah cakap kat dia daripada tahun lepas lagi. Saya kata suatu hari nanti saya nak buat kilang dan saya nak Sarah adalah supervisor dekat kilang tu. Jadi bila kita bercakap tentang harapan kita pada seseorang, dia sangat nampak hala tuju hidup dia. Jadi dia akan buat yang terbaik. Dan dia sendiri, saya tak sangka bila dia masuk jadi supervisor tu, dia buat lebih baik daripada saya. Maksudnya strategi kerja tim tu dia buat lebih baik daripada tahun lepas yang saya buat. Dan juga dia lebih berani beri tunjuk ajar ataupun tegur tim tu yang mana tersilap ataupun yang terkurang tu. Jadi saya rasa memang sangat senang, Alhamdulillah, dari segi nak order nak order bahan mentah dan sebagainya, semua Cik Sarah uruskan dan juga termasuklah ambil order untuk tahun ni. Jadi kalau untuk tahun depan, bila kita dah buka sepanjang tahun, semestinya lah kita akan ada satu tim marketing suku, tim kitchen suku dan sebagainya. Jadi tahun ni Sarah dulu yang akan cover semua ni, mengambil alih tugas saya. Dan kemudian nanti supaya kenapa saya buat Sarah jadi macam tu, sebab saya nak nanti Sarah boleh manage ketua-ketua bahagian untuk di setiap tempat yang melibatkan dalam kitchen ni. Sebab ia akan melibatkan production, dia akan melibatkan stok, dia akan melibatkan marketing, dan dia akan melibatkan juga tim lah, pengurusan. Okay. Untuk tubuhkan kilang, yang pertama memang kalau kita bercakap, memang kita sukalah untuk ada kilang di banyak cawangan. Tapi bagi saya untuk menguruskan tu, untuk monitor tu adalah benda yang sangat susah. Jadi untuk tahun depan pun kita mungkin akan buat satu kilang sahaja, tapi satu kilang tu kita boleh supply sehingga ke seluruh negeri Terengganu, dan juga kita boleh luar negeri Terengganu pun kita boleh supply. Dan saya juga bukalah peluang kepada kawan-kawan, rakan-rakan wanita muda lah yang ingin, maksudnya nak belajar. Contohnya nak buatlah kitchen yang macam ni di tempat ataupun lokasi masing-masing, boleh jumpa dengan saya ataupun boleh kita berjumpa untuk saya ceritakan semuanya. Maksudnya dari segi apa yang kena buat, apa yang perlu. Sebab benda tu memang sangat detail lah. Saya pun sebab ada juga sahabat-sahabat yang tanya berapa modal dan sebagainya, persiapan kena ada apa. Saya pun berfikir untuk buat presentation lah, maksudnya nak siapkan satu presentation, satu model, sebab benda ni saya rasa perlu ada untuk di setiap kawasan. Untuk di setiap kawasan perlu ada. Tapi yang paling penting adalah bila adanya tempat tu di setiap kawasan, yang penting adalah orang yang drive benda tu, orang yang menguruskan benda tu. Kena ada satu orang yang betul-betul komited, orang yang betul-betul minat, dan orang yang betul faham visi dan misi benda tu. Jadi memang benda ni perlu untuk ada di setiap kawasan. Cuma untuk diri saya akan fokus satu dulu, sebab dia akan melibatkan, kita bimbang bila kita buka cawangan-cawangan lain, contohnya bawah kontrol saya dan Sarah, kita buka di cawangan-cawangan lain, kita bimbang kita tak sempat nak pergi tengok dan menyebabkan kualiti produk tu tak bagus. Tetapi kalau
mana-mana kawasan tu ada wanita-wanita muda yang nak buat, kumpulan dia orang nak buat, jadi dia boleh mari dan kita boleh sit down dan saya boleh share macam mana model yang kita buat. Sebab hari ni memang orang mencarilah peluang pekerjaan tu, sangat ramai orang cari. Bahkan bukan sahaja orang muda, kita sebenarnya target orang muda lah yang umur lebih kurang 18 tahun hingga ke 40 tahun. Tapi ada juga yang ibu-ibu tunggal yang lebih sikit pada 40 tahun yang minta. Tadi pun ada yang telefon kan, yang minta nak bekerja juga. Maksudnya memang dia orang sukalah, selesa bekerja dalam kelompok wanita ni. Jejak usahawan belia wanita. Model bisnes kita adalah cash and carry. Maksudnya dia tempah, dia bayar dan dia ambil barang. So kami tak ada buat sistem consignment, maksudnya kami letak di mana-mana bazar, tak ada. Jadi kami open lah, maksudnya kami jual harga borong. Maksudnya kepada siapa-siapa yang ataupun orang tu tak ada duit lagi nak beli borong, dia boleh start iklan. Maksudnya kita akan bekalkan gambar, dia boleh iklankan dan dia boleh nak tempah stiker dia sendiri. Dia markup harga. So dia contohnya kalau kita bagi 2,000 balang percuma satu stiker. Katakanlah dia hanya dropship, dia boleh jual 50 je. Tapi okey, untuk tahun pertama dia jual 50 tapi dengan stiker dia. Jadi lepas tahun depan dia boleh, kami akan bekalkan gambar sampel menu tu, list kuih tu lebih awal dan gambar lebih awal, dan dia boleh kekalkan dia punya stiker dia tu sebagai dia punya produk sendiri. Jadi untuk wanita muda ataupun suri rumah yang nak bisnes tanpa modal pun boleh. Boleh hubungi kita, boleh hubungi Cik Sarah di nombor 010-775-6278. 010-775-6278. Hubungi Cik Sarah untuk tempahan. Kita masih lagi buka tempahan sebab tim kita sekarang ni tak operasi maksimal lagi. Sebab kita orang masuk pukul 8, kadang-kadang dia orang dah boleh balik pukul 4 petang. Sebab dia orang ni dah expert, dia buat laju. Jadi sebenarnya kita boleh tambah lagi sekali ganda tim yang ada ni. Sekarang ni kami siapkan lebih kurang lebih kurang dalam 9,000 balang. Kami sasarkan dalam 15,000 balang. Tahun lepas kami dah berjaya buat dalam masa 30 hari. Kami berjaya buat 11,700 balang tahun lepas. Tahun ni kami sasarkan 15,000 balang sebab kalau ikut pengalaman kita orang, bermula minggu kedua terakhir memang sangat banyak permintaan kuih raya masa tu. Sebab biasanya dia orang dah cari kuih raya dah tak ada, lepas tu tak ada pilihan, dia orang nak pergi dekat pasar raya macam kuih raya macam tak best sangat. Jadi dia akan kontak mana-mana kitchen yang tu. Jadi kami akan teruskan buat sebab kami tahu 2 minggu terakhir mesti akan ada ramai orang yang akan cari kuih raya dengan jumlah yang banyak lah, ratus ke ribu ke. Jadi mana-mana yang masih lagi nak tempah kuih raya, masih lagi kami buka sebab tim memang ada dan ada lagi yang tengah tanya untuk masuk bekerja. Jadi kami boleh handle lagi lah tim. Maksudnya sebab yang ada sekarang ni tak maksimal, baru separuh daripada apa yang kami dah buat tahun lepas dari segi tenaga kerja dan juga dari segi masa bekerja. Jejak usahawan belia wanita. Jangan lupa dapatkan kuih raya daripada kitchen kita. Boleh hubungi Cik Sarah di nombor 010-775-6278. Cik Sarah 010-775-6278 untuk tempahan dan juga untuk borong. Boleh juga nak jual di bazar-bazar, masih lagi boleh. Okey, dan jemput singgah ke kita punya kitchen. Tapi sebelum singgah ke kita punya kitchen, pastikan hubungi dulu Cik Sarah kita. Sebab kitchen kita ni memang kita tutup, kita tak open sepenuhnya. Perlu janji lah, temu janji. Sebab kita nak kena manage banyak benda lah untuk kita buka kepada lawatan. Okey, untuk setakat ni laman sosial media khusus untuk kitchen ni kami belum lagi set up, dan kami akan buatkan khas lah page yang kami akan buat untuk kami akan namakan Kilang OEM Biskut dan Kek lah untuk kitchen ni. Tapi buat masa ni kalau nak follow kita punya perkembangan, boleh follow saya punya sosial media lah, Asma Wahab, di akaun TikTok saya
pun nama Asma Wahab, Facebook dan juga Instagram ada. InsyaAllah lepas ni kita akan berpindah kepada page khusus untuk kita buat marketing sepanjang tahun nanti sebagai kilang. Jejak usahawan. Jejak usahawan Belia Wangi.